بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyambung semula pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum al-Hikam, dan pada malam ini kita telah sampai pada hadis yang ke-38. Tengok ni. Muka surat 359. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan kepadanya, dan hamba-Ku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Lalu apabila aku telah mencintainya, aku membimbing pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, membimbing pelihatannya yang dia gunakan untuk melihat, membimbing tangannya yang digunakan untuk bekerja, dan membimbing kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku benar-benar memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku benar-benar akan melindunginya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ni termasuk di antara hadis yang afrad min afrad Al-Bukhari, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sahaja berbanding dengan kutubus sittah yang lain, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur yang menceritakan tentang awliya Allah, yakni wali Allah. Baik. Hadis ini adalah hadis qudsi, seperti mana yang saya dah sebut pada kuliah yang lepas kan. Hadis qudsi apabila Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Yakni aku telah memaklumatkan kepadanya bahawa aku akan memerangi dirinya kerana dia telah memerangiku dengan cara memusuhi para waliku. Maka para wali Allah wajib diberikan loyalitas, maknanya diberikan wala, dan haram dimusuhi. Sedangkan para musuh Allah wajib dimusuhi dan haram diberikan wala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia. Baik. Hadis ni cerita tentang wali. Wali ni dia yang dekat, yang paling dekat, individu yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Lawan dia adalah
yang jauh. Jadi wali di sini merujuk juga kepada yang paling hampir, yang paling dekat, kekasih, yang paling disayangi. Kesemuanya itu merujuk kepada wali. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesiapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang terhadapnya, mengisytiharkan perang terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala secara dasarnya, sesiapa sahaja yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala larang dia buat, Allah Ta'ala suruh dia buat, dia tak mau buat, Allah Ta'ala larang satu perkara tapi dia langgar juga larangan yang Allah Ta'ala tetapkan, maka secara dasarnya dia telah pun mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya benda tu ada yang bersifat kecil, ada yang bersifat besar, dan ada yang Allah Ta'ala sebut dengan secara jelas, yang mana mereka yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, ataupun seperti mana disebut dalam hadis ini, memusuhi para awliya Allah, maka mereka telah dianggap telah mengisytiharkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga Allah Taala dalam Al-Quran menyifatkan orang yang menghalalkan riba, mereka juga telah mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian katanya lagi, dan ketahuilah bahawa semua maksiat-maksiat itu sebenarnya adalah perang terhadap Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi dalam hadis ini bila disebutkan tentang wali, maka dia Allah Subhanahu wa taala sebut pula siapa ciri-ciri yang dikatakan sebagai wali ni. Zaman hari ini kita khususnya di kalangan ghulat sufiyah, golongan sufiyah yang melampau ni, mereka sangat obses dengan wali. Dan bagi mereka manusia ni ada tingkatan-tingkatannya, dan antara yang golongan yang tertinggi ni adalah para wali. Dan wali ni pula ada tingkatan-tingkatannya lah. Kadang-kadang cara mereka buat penyusunan tingkatan dan kategori tersebut, kita pun tak apa nak boleh nak faham lah juga. Wali, kutub, ghaus, dan macam-macam lagi istilah yang mereka berikan. Jadi siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai wali ni? So Al-Hafiz Ibn Rajab menyatakan, dia kata asal makna kata wali ni adalah kedekatan, dan asal makna permusuhan adalah jauh. Jadi dia nak nyatakan yang wali ni sebenarnya asalnya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali Allah adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan apa-apa yang dapat mendekatkan mereka kepadanya. Sedangkan para musuh Allah adalah orang-orang yang Allah jauhkan darinya kerana perbuatan-perbuatan mereka yang menyebabkan mereka harus diusir dan dijauhkan darinya. Allah Ta'ala kemudian membahagikan para walinya yang didekatkan kepadanya menjadi dua bahagian. Pertama, orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan apa-apa yang fardu, dan ini mencakup melaksanakan apa-apa yang wajib dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan, kerana semua itu termasuk di dalam apa-apa yang Allah fardukan atas hamba-hambanya. Kedua, orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal lebih dari yang fardu tadi, iaitu dengan amal-amal yang sunnah. Jadi kalau ikut di sini, sebenarnya wali itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dan wali ini boleh menjadi sesiapa sahaja, sama ada di kalangan orang biasa ataupun orang yang ada kedudukan, orang yang orang kaya yang rajin, yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah,
rajin melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi perkara yang haram, maka mereka boleh jadi wali Allah. Dan orang rakyat biasa, orang yang kerja biasa-biasa, kan? Orang yang duk sapu sampah tepi jalan, jual nasi lemak tepi jalan pun boleh menjadi wali Allah jika mereka memenuhi syarat-syaratnya. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut siapa yang dikatakan wali Allah ni. Wali Allah ni pertama golongan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang fardu dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia buat benda tu, maka dia adalah wali Allah. Jadi semudah itu. Tapi mudah ke nak buat benda yang fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dalam masa yang sama kena tinggal perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak mudah dari satu sudut lah. Maksudnya buat benda-benda yang wajib, salat yang wajib, puasa yang wajib, maknanya padan dengan yang wajib-wajib sahaja. Kita senaraikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, fardukan ke atas kita, kita buat yang tu. Kemudian benda yang Tuhan haramkan, kita tinggal yang tu. Kita boleh menjadi wali Allah. Yang kedua, orang yang buat yang wajib-wajib, kemudian dia tambah lagi, plus dengan amalan-amalan yang sunnah, maka dia boleh menjadi wali Allah. Jadi apa yang digambarkan kepada kita oleh ulat sufiyah ni, bahawasanya tingkatan untuk menjadi wali ni adalah sesuatu yang takkan boleh dicapai, kan, oleh orang biasa, kan, orang biasa. Bahkan mereka menggambarkan wali ni dengan gambaran-gambaran yang tertentu, mestilah berserban besar, tasbih sentiasa di tangan, menzahirkan kezuhudan, mengasingkan diri daripada masyarakat, mengamalkan amalan yang khusus yang tidak diamalkan oleh orang biasa. Lalu amalan orang biasa ni mereka menganggap ini adalah amalan awam. Mereka adalah orang khusus, khawas. Bahkan di kalangan khawas pun ada lagi tingkatan-tingkatan mereka. Jadi bagi mereka, inilah yang dikatakan sebagai wali Allah. Sedangkan wali Allah yang dinyatakan dalam hadis ini adalah satu perkara yang boleh dicapai oleh sesiapa sahaja. Bahkan dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sifat awliya Allah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya awliya Allah ni la khawfun alaihim, tidak ada kebimbangan, ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya, dia kata la khawfun alaihim, maksudnya mereka tak bimbang dengan apa yang bakal mereka hadapi pada hari kiamat nanti, kerana mereka telah buat persediaan yang sepatutnya. Mereka telah membawa bekal yang sepatutnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan itulah bekalan yang mereka bawa. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih dengan dunia yang mereka tinggalkan. Kerana dunia ni adalah bagi mereka adalah tempat yang sementara sahaja. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan lagi walladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman maksudnya beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah biaf'ali, pada peranan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi mereka takkan melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla pada sudut rububiyahnya, juga tidak melakukan perkara mereka mengesahkan Allah pada af'alul ibad, dengan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengesakan Allah pada nama-nama Allah dan juga pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka mereka ini adalah wali Allah. Dan dalam masa yang sama mereka bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah Taala larang. Maka mereka ini adalah wali Allah. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan pada malam ini menunjukkan kepada kita bahawasanya inilah ciri-ciri wali yang sebenar. Wali-wali Allah yang sebenar. Baik. Dengan ini menjadi jelas bahawa tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan darjat sebagai walinya serta kecintaannya kecuali taat kepadanya sebagaimana yang dia syariatkan melalui lisan para rasulnya. Jadi maksudnya kita tak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah orang kata ada cara lain untuk jadi wali Allah ni, cara yang bukan seperti mana yang disenyatakan di sini, maka kita kata hang ni merepek, hang ni mohong. Sebab apa? Apabila dalam hadis ini disebutkan bahawasanya ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan darjat sebagai walinya serta kecintaannya. Maksudnya untuk kita mendapat darjat tersebut, kita mestilah melalui jalan ini. Jalan dengan mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab itu kata Al-Hafidh Ibn Rajab lagi, dia kata kerana itu barang siapa yang mengklaim dirinya adalah wali Allah dan dirinya dekat kepada Allah serta dicintai olehnya, tetapi tanpa melalui jalan ini, jelas bahawa dia berdusta dalam klaimnya tersebut. Jadi siapa-siapa sahaja yang dakwa dia adalah wali Allah, pertama, wali Allah tak akan mengaku dia wali Allah. Itu kan. Jadi kalau dia sendiri mengaku dia adalah wali Allah, maka bukanlah. Kemudian yang kedua, wali Allah ni mesti mengikut jalan yang dinyatakan dalam hadis ini, jalan yang Allah dan Rasul tetapkan. Jadi kalau siapa-siapa yang klaim dia adalah wali Allah tapi dia tidak mengikut jalan ini, maka mereka ini adalah dusta pada dakwaan tersebut. Jadi sesiapa pun, bila kita sebut sesiapa pun, maka sesiapa sahaja yang didakwa pada zaman dahulu ataupun di zaman kita hari ini bahawasanya mereka adalah wali Allah, tapi kita dapati mereka tidak mengikut jalan ini, maka kita kata mereka ini bukan wali Allah. Hatta berlaku benda-benda yang pelik terhadap mereka. Sebab itu nukilan yang masyhur daripada Imam Syafi'i kata kalau hang tengok satu orang lelaki ni yatiru fil hawa, dia boleh terbang, wa yamshi 'ala al-ma', dia boleh jalan atas air, jangan terus percaya pada dia selagi mana kita tak timbang amalan dia tu, apa yang dia buat, apa yang dia ajak, apa yang dia sampaikan tu dengan pertimbangan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi selagi mana orang yang mendakwa dengan dakwaan tersebut, ataupun kita nampak mereka ni seolah-olah menzahirkan keajaiban tertentu, akan tetapi mereka tidak berada di atas jalan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka mereka ini bukan wali-wali Allah. Bahkan mereka ini boleh menjadi awliya syaitan yang menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak mungkin wali Allah ni melakukan perkara yang menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Apatah lagi bukan setakat menyalahi sunnah, melakukan perkara yang dikategorikan sebagai khawarim, muru'ah, yang menjejaskan maruah dia, ataupun benda-benda yang selekeh. Contohnya wali Allah ni isap rokok. Tak patutlah tak mungkin seorang wali Allah isap rokok. Wali Allah kentut depan orang ramai. Yang buat benda-benda, dia tak mungkin dakwaan yang selekeh seperti itu dikaitkan dengan wali Allah. Jadi
kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sebenarnya ayat-ayat yang menyebut. Antaranya dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut tentang ibadur rahman. Itu juga antara ciri-ciri wali Allah. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ibadur rahman ini adalah antara ciri-ciri wali Allah. Bila mereka berjalan, mereka ni bukan jalan dengan cara jalan orang yang sombong dan bongkak kan. Nak suruh orang angkat dia, puja dia kan. Jadi ada orang suka kan untuk diperlakukan sedemikian kan. Bahkan kita ni sepatutnya lebih bimbang kalau orang ni anak murid kita ni mengangkat kita secara berlebih-lebihan kan. Jadi duk puji kita lebih-lebih saya tengok dalam satu rakaman Syekh Ibn Uthaymin dalam satu majlis, tuan pengurusi tu nak berkenal, dia nak bagi ceramah. Jadi biasa tuan pengurusi ni dia akan angkat ceramah ni kira sakan, sebenarnya dia biasanya dia akan tanya profil kita semua. Tapi dah dia Syekh Ibn Uthaymin adalah tokoh yang sangat masyhur. Jadi dia pun sebut Allamah sekian bagi gelaran sekian panjang ni duduk sebut ni puji-pujian ni. Syekh dah mula tak selesa. Dalam Syekh ambil mikrofon, sudah jadi tuan pengurusi tu jadi tersipu-sipu lah kan. Jadi Syekh bukanlah marah, tapi dia suruh berhenti. Sudah, tak usah berhenti kan. Tak usah dia puji lebih-lebihan. Sebahagian orang dia suka selagi boleh buh gelaran ni sepuh kan. Apa-apa lagi belakang tu kan. Buh lah gelaran apa pun dia suka. Bukan setakat suka pada dalam bentuk puji-pujian, suka juga dalam bentuk anak murid mencium tangan, bukan cium tangan, cium lengan, cium bahu, cium habis semua lah kan. Lepas tu sapu-sapu kan. Tengok ada pengikut ni bau ayam macam mana tu kan. Dia ada yang bagi buah tasbih, dia pun pegang sapu macam tu kan. Jadi macam seolah dia boleh dia boleh bawa keluar dia punya berkat tu macam bagi tu kan. Jadi ikut tu kan. Jadi melampau sampai taraf tu. Jadi ini antara benda yang pelik. Jadi kalaulah dia seorang wali Allah, antara ciri yang penting adalah mereka sangat menitik beratkan soal ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa sahaja jalan yang boleh menjejaskan keikhlasan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan hindarkan jalan tersebut. Bukankah puji-pujian yang melampau, mengangkat, memuja secara melampau, itu semua antara benda yang sepatutnya dielakkan kan? Sepatutnya dielakkan. Sebab tu kalau benar mereka ini adalah wali Allah, maka mereka akan mengelak benda-benda seperti ini kan? Diangkat dan dipuja secara melampau. Jadi sebab itu kita dalam hal ini kita katakan bahawasanya wali ini adalah sesuatu yang boleh dicapai oleh sesiapa sahaja. Bahkan ia boleh berlaku di kalangan kita, orang yang saleh, sesiapa sahaja di kalangan tuan-tuan dan siapa-siapa sahaja, orang biasa-biasa kan. Dia tak semestinya pada gambaran yang seperti mana yang kita faham. Dan tak semestinya orang yang dipanggil sebagai ustaz itu dia adalah wali Allah juga kan. Kerana orang yang mungkin ada ilmu tidak semestinya dia orang yang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam soal tabarruk kepada orang yang salih, kita kekal dengan pendirian bahawasanya ini hanya boleh berlaku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka yang mengharuskan, mereka meletakkan qiyas itu pada Rasulullah dan kayu ukur itu pada kesalihan. Sedangkan kita kata sudah semestinya tidak sama antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah pun dijamin syurga, tidak pula sahabat-sahabat yang tak termasuk dalam senarai itu, mereka bertabarruk dengan sahabat-sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya
Kalau kita nak letakkan wali ni, sudah semestinya para sahabat Nabi SAW, mereka semua ni termasuk dalam wali-wali Allah ni. Tapi tidak pun berlaku mereka saling bertabarruk antara satu sama lain. Jadi jika itu tidak berlaku, maka tidak wajarlah untuk berlaku sesama kita. Baik. Kerana itu Allah menyebutkan dalam hadis ini bahawa para walinya itu adalah dua tingkatan darjat. Darjat pertama, orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan apa-apa yang fardu. Dan ini adalah darjat orang-orang yang tengah-tengah, yakni golongan kanan, dan melaksanakan apa-apa yang fardu adalah amal yang paling utama. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, afdalul a'mali ada'u maftaradallah wal wara'u amma harramallah wa sidqun niyati fima indallahi azza wa jalla. Amal yang paling utama itu adalah melaksanakan apa-apa yang Allah fardukan, bersikap warak terhadap apa-apa yang Allah haramkan, dan jujur dalam niat mencari apa-apa yang ada di sisi Allah azza wa jalla. Jadi sudah semestinya amalan yang paling afdal adalah melaksanakan faraid. Maknanya amalan-amalan yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebahagian daripada kita menganggap bahawasanya amalan yang fardu ni seolah-olah macam tak berapa nak cukup, ataupun kita rasa bahawasanya kita kurang memberi fokus kepada amalan-amalan yang fardu, kan? Jadi ini satu kefahaman yang perlu diperbetulkan. Baik. Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata dalam salah satu khutbah beliau, afdalul ibadati ada'ul fara'idhi wajtinabul maharim. Ibadah yang paling utama adalah melaksanakan apa-apa yang fardu dan meninggalkan apa-apa yang haram. Amal fardu paling agung bagi badan yang mendekatkan kepadanya adalah mendirikan salat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kesempatan paling dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia bersujud kepadanya. Sebab itu kita katakan, mana-mana insan yang mungkin tersasar dalam kehidupannya dan dia ingin kembali kepada Allah, maka yang patut dia fokus dalam proses perubahan tersebut adalah fokus kepada amalan-amalan yang fardu terlebih dahulu. Ini sepatutnya yang dia lakukan. Fokuskan kepada ini terlebih dahulu, supaya kita boleh konsisten, istiqamah dalam melaksanakan amalan-amalan yang fardu, khususnya yang melibatkan salat. Jadi siapa-siapa sahaja yang mungkin dalam hidup ni selama ni mungkin dia dah tak pernah salat, tak puasa, lalu dia sedar akan kesilapan dalam hal ini, dia tersasar dan dia nak berubah, maka ini jalan pertama yang patut dia buat. Jadi jangan fardu ni pun tak mampu nak istiqamah betul-betul, kita nak pilihan pula yang lain, maka fokuskan ini terlebih dahulu. Dan di antara amal-amal fardu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah sikap adil seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Baik orang-orang yang dipimpinnya itu adalah masyarakat luas seperti seorang penguasa, atau hanya bersifat khusus seperti sikap adil individu-individu terhadap isterinya dan anaknya. Jadi maknanya, nak menjadi wali Allah ni orang siapa-siapa sahaja. Nak jadi wakil rakyat pun boleh jadi wali Allah kalau sekiranya dia amanah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi dia amanah dalam melaksanakan tanggungjawabnya, senantiasa memastikan rakyat bawahan sentiasa mendapat pembelaan yang sepatutnya. Jadi peruntukan yang orang bagi kepada pihak kerajaan, bagi dia manfaatkan untuk rakyatnya, maka mereka ni, kalau mereka buat yang tu dan dalam masa yang sama mereka buat yang fardu sahaja, dan tinggal benda-benda yang haram, maka mereka pun boleh jadi wali Allah. Maka kita kata wali Allah ni, YB pun boleh jadi wali Allah, rakyat Marhan pun boleh jadi wali Allah. Tapi kalau YB tak melaksanakan tanggungjawabnya, bahkan memanfaatkan
kedudukannya tersebut untuk dirinya semata-mata, seleweng, pecah amanah dan sebagainya, maka mereka boleh menjadi awliya syaitan. Baik. Dan orang yang menjadi pemimpin pada skala yang kecil. Yang tadi kita cerita pada skala yang besar. Pada skala yang kecil ni dari sudut sesiapa sahajalah di rumah kita sebagai seorang suami, seorang ayah yang ada tanggungjawab di bawah kita. Kita laksanakan tanggungjawab itu sebaik mungkin. Dan dalam masa yang sama kita buat benda-benda yang wajib sahaja dan tinggal benda-benda yang haram. Maka kita pun boleh menjadi wali Allah. Baik. Kemudian darjat yang kedua, orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan didekatkan kepada Allah, iaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah setelah melaksanakan apa-apa yang fardu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan berbagai ketaatan yang sunnah serta menahan diri dari melakukan apa-apa yang dimakruhkan dengan sikap warak. Dan inilah yang akan mendatangkan kecintaan Allah bagi seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jadi apabila ni darjat yang kedua, maknanya mereka telah memenuhi segala amalan yang fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tambah lagi dengan nawafil. Maknanya benda-benda selain yang tak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat. Dan bila kita sebut dalam kerangka sunnah ini, maksudnya amalan yang telah dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukannya amalan yang mereka sendiri reka ataupun mereka sendiri buat sendiri sesuatu amalan yang mereka dakwa ia sebahagian daripada amalan agama ini, sedangkan ia tidak ada dalam amalan agama ini. Betul, ambil satu kaedah. Mana-mana siapa sahaja yang buat mai satu amalan yang bersifat khusus, maknanya ia hanya beredar pada kelompok tertentu dan dia tak bersifat umum. Dan nak ambil amalan tu mesti melalui satu jalan yang bersifat khusus juga. Jadi kalau nak dapat amalan hak ni kena mai nanti majlis haul ke apa nama, satu lagi tu apa, sempena kematian ni, apa? Haul lah tadi kan. Haul tu sebenar kematian. Haul. Jadi kena mai majlis-majlis ni, kita akan ada satu majlis ijazah kan, bagi ijazah tertentu. Jadi adalah satu orang hamba Allah menjumpa saya, dia tanya benda macam ni, dia kata dia dah hadir majlis tu, kemudian dah bawa siri, dia kata lepas ni akan ada satu perjumpaan dengan circle yang lebih kecil. Dan dalam circle yang lebih kecil ni, Tok Guru akan jumpa kita secara khusus dan akan bagi satu amalan yang lebih khusus. Jadi kalau apa sahaja, mana-mana kumpulan yang mai dengan dakwaan seperti ini, lebih baik kita tinggalkan. Sebab takkan ada dalam agama ini satu amalan yang bersifat khusus hanya kepada golongan tertentu, dan cara nak ambil itu pun dia bersifat khusus, ada unsur-unsur kerahsiaan tertentu. Maka yang ni tak mungkin ada dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika mana baginda berkhutbah di Arafah pada Hajjatul Wada', Nabi kata ala hal balagh, adakah aku ni telah pun menyampaikan kan? Para sahabat kata qalu bala syahidna kan? Mereka kata ya, bahkan kami bersaksi yang engkau telah sampaikan. Jadi tak ada benda yang baginda sembunyikan, dan tak mungkin pula sesuatu amalan ini perlu pula disampaikan dalam bentuk seperti itu, ataupun datang dalam bentuk Nabi datang dalam mimpi Tok Guru dia, kemudian disampaikan pula secara khusus. Maka ini semua adalah dakwaan yang batil. Jadi
Kalau ada mana-mana kumpulan ajaran tarikat tertentu yang datang dengan idea ini, maka kita hendaklah tinggalkan mereka, kerana inilah antara ciri-ciri amal satu bentuk ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, seterusnya, kerana itu sesiapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menganugerahinya kecintaan kepadanya, ketaatan kepadanya, dan menyibukkan diri untuk berzikir, mengingat dan menyebutnya, sehingga itu akan memastikannya dekat dari Allah dan bahkan sangat dekat di sisinya, serta mendapatkan kedudukan tinggi di sisinya. Maka para pemilik darjat ini dari kalangan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, mereka tidak memiliki keinginan kecuali apa-apa yang dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan yang mencintai mereka, dan mereka juga mencintainya. Baik, seterusnya, jalan untuk sampai kepada Allah. Sabda Nabi SAW, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Lalu apabila aku telah mencintainya, aku membimbing pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya, bahawasanya siapa yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang fardu, lalu diikuti dengan amal-amal sunnah, nescaya itu akan mendekatkannya kepadanya dan menaikkan darjatnya dari darjat iman kepada darjat ihsan, sehingga dia beribadah kepada Allah dengan hadir dan merasa selalu bersamanya, seakan-akan dia melihatnya, sehingga hatinya dipenuhi dengan makrifat kepada Allah, kecintaan kepadanya, pengagungan, rasa takut dan segan kepadanya, memuliakannya, merasa tenang dengannya, serta senantiasa rindu kepadanya, sehingga makrifat yang ada dalam hatinya dapat disaksikan olehnya dengan mata hatinya. Sebab itu disebutkan dalam hadis ini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Jadi apabila Allah Ta'ala akan membimbing pendengarannya, aku membimbing pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Jadi kalau pendengaran kita ini dibimbing oleh Allah, maka apa jadi? Kita akan mendengar apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan mengelak daripada mendengar apa-apa yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan membimbing pelihatannya yang digunakan untuk melihat. Jadi kita hanya melihat perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang tak dibenarkan untuk kita lihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan, membimbing tangannya yang digunakan untuk bekerja, dan juga wa rijlahu allati yamshi biha, dan membimbing kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jadi dia akan gunakan semuanya ni kepada ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Jadi dia takkan mendengar, takkan melihat, takkan buat sesuatu perkara, dan takkan berjalan ke sesuatu tempat, melainkan kesemuanya di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila seseorang hamba itu telah mencapai tahap cintanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke tahap ini, maka mereka akan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa di bawah panduan dan juga bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah tingkatan yang disebut sebagai ihsan, yang mana mereka ini senantiasa akan berusaha. Cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini telah sampai ke tahap dibimbing oleh perasaan cinta, dan ini dia lebih tinggi berbanding dengan apabila kita buat sesuatu tu atas dasar terpaksa ataupun atas dasar khauf, bimbang, takut dan sebagainya. Jadi rasa cinta itu akan melebihi segala-galanya, dan sudah semestinya cinta akan membawa kepada ketaatan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kecintaan itu dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik.
Dosa-dosa muncul dari kecintaan kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah, atau sebaliknya membenci apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan hal itu muncul dari sikap mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaan dan takut kepada Allah. Dan hal itu mencederai kesempurnaan tauhid yang wajib, sehingga hal itu menyebabkan seorang hamba lalai terhadap sebahagian kewajipan-kewajipan atau melanggar sebahagian apa-apa yang dilarang. Jadi dosa-dosa ini menyebabkan kita jauh daripada perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendahulukan hawa nafsu, sebab itu dalam Al-Quran Allah Taala menyifatkan salah satu bentuk pengabdian itu adalah pengabdian kepada hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat mereka yang menjadikan ilahahu hawa, hawa nafsunya itu sebagai ilah. Kenapa disebutkan hawa nafsu itu sebagai ilah? Kerana mereka telah akur, tunduk dan patuh kepada kehendak hawa nafsunya. Jadi bila dah sampai ke tahap itu, mereka bila dah akur, tunduk dan patuh kepada hawa nafsu, secara dasarnya mereka telah pun mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi apa kehendak hawa nafsunya itu dituruti dan diikuti, kerana dia telah meletakkan nafsu itu seolah-olah seperti mana ilah yang diibadahi, dipatuhi dan ditaati segala perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Jadi bila mereka dah mencapai tingkatan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia meminta kepadaku maka aku benar-benar akan memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku nescaya aku benar-benar akan melindunginya. Jadi Al-Hafidh Ibn Rajab ada bawa contoh di sini. Antara contohnya iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita pun tahu tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah difitnah dengan satu fitnah, tuduhan, sehingga menyebabkan dia dipanggil oleh khalifah pada waktu itu. Dan Sa'ad ini telah pun berdoa. Dia kata, ya Allah, jika dia bohong maka butakanlah matanya, panjangkan umurnya, dan jerumuskanlah dia ke dalam fitnah. Jadi maka orang itu benar-benar tertimpa oleh semua doa Sa'ad tersebut, sehingga dia mengganggu anak-anak perempuan di jalanan. Dan dia sendiri kata, aku adalah orang tua bangka yang terjerumus dalam fitnah, aku terkena oleh doa Sa'ad. Jadi ini adalah wali Allah. Sesiapa yang menyakiti wali Allah, lalu mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'u'tiyannah. La'u'tiyannah itu ada taukid di situ. Maksudnya Allah Taala pasti akan bagi bila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jaga-jaga dalam bab ni. Dan dalam bab ni macam saya kata, siapa-siapa pun boleh jadi wali Allah. Orang rakyat bawahan biasa-biasa sahaja, mereka ini dizalimi, dianiaya, mereka cari kerja, cuba cari rezeki dengan kemampuan setakat mana yang mereka ada. Tapi mereka dizalimi, ditipu oleh orang yang lebih kaya, harta mereka diambil dengan cara yang salah, tanah mereka, rumah tempat tinggal mereka diambil dengan cara yang salah. Mereka ini bangun di tengah malam, menadah tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini adalah hartaku, ini adalah tanahku, rumahku, lama dah aku duduk di sini dan ini memang hak aku. Tetapi hari ini ia diambil dengan salah oleh pihak yang lebih mempunyai kuasa di dunia ini. Ya Allah, binasakan mereka. Jaga-jaga. Kalau dia doa dengan doa tersebut, dan kita mungkin anggap dia puan ni tak ada Allah, siapa sangat dia ni orang kerja siapa tepi jalan je. Siapa dia puan ni? Siapa dia puan ni kita tak tahu. Dan boleh jadi dengan doa mereka tersebut Allah Ta'ala akan timpakan fitnah ke atas kita.
Sebab itu kita jangan merendah-rendahkan orang dan jangan menganiaya orang, dan kita tak tahu siapa yang kita buat tersebut, dan boleh jadi mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang benar-benar berlaku. Orang itu yang telah memfitnah Sa'ad ini, memang orang nampak dia diusik anak dara, dia dah tua, diusik anak dara tepi-tepi jalan. Siapa orang dah tua dia buat kerja-kerja macam tu? Tak. Dan dia sendiri mengaku, dia kata aku adalah orang tua yang mana aku ini telah terkena fitnah, kena dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni, bahawasanya wali Allah itu boleh dicapai dengan cara melaksanakan, antaranya dengan cara melaksanakan amalan-amalan yang fardu dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi, boleh mencapai satu darjat yang lebih baik daripada itu adalah dengan menambah dengan amalan nawafil, amalan-amalan sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang telah mencapai maqam ini, maka mereka adalah individu yang paling dekat dengan Allah, sehingga kan Allah Ta'ala janji kalau mereka minta, Allah Ta'ala pasti akan bagi. Jika mereka minta lindung dengan Allah, Allah pasti akan lindungi mereka. Mudah-mudahan kita ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk termasuk dalam golongan-golongan ini, insyaAllah. Allahumma ja'alna minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.